Okey. Sekarang kita kembali perbincangan kita dengan Syed Rashid Azad Khan mengenai sastra, penulisan buku dan soal-soal akademia. Sekarang tadi Rashid, saya nak ingatkanlah kepada pendengar semua ya. Kita memang ramai profesor. Saya rasa dekat 2,500 lebih. Ya? Dan PhD saya rasa 60,000 adalah. Okey, ramai. Jadi saya pun tak tahu apa tujuan kita buat program seperti ini. Sebabnya arwah Tun ITM dulu, ITM punya rektor Arsyad Ayub, Tun Arsyad Ayub. Dia pun mengeluh sebelum beberapa tahun dahulu. Dia mengeluh. Dia kata apa dah jadi dengan kualiti dan nilai kita sehingga kan kita mengeluarkan profesor yang begitu ramai. Ya? Tidak setimpal dengan keupayaan dan standard yang selalunya kita perlu untuk membangunkan negara ini. Ya? Jadi satu perkara yang saya perhatikan, Rashid, ialah profesor dan PhD kita di universiti ini jarang menulis. What's your comment? Betul. Saya mau pergi sedikit ke belakang sikit lah. Saya rasa sejak Malaysia menubuhkan universiti yang pertama, Universiti Malaya di Singapura, lepas tu dipindahkan ke Kuala Lumpur. Jadi pelajar-pelajar dari Malaysia yang cemerlang pada masa itu tidak tertakluk kepada kota dan sebagainya, mereka memohon untuk masuk ke Universiti Malaya di Singapura. Termasuklah beberapa sarjana Melayu pada masa itu. Kasim Mamat was one of them. Ramai pelajar yang cemerlang pergi belajar di Universiti Singapura. Di Universiti Singapura itu suasananya berlain. Negaranya berlain, budayanya berlain. Ramai budak-budak Melayu pada masa itu daripada kampung pergi belajar ke Singapura dapat cultural shock. Tapi they were able to manage those pressure. And they can adapt lah. They can adapt. So, universiti ni, kita menubuhkan universiti ialah untuk memandaikan rakyat. Universiti lah tempat paling tinggi. Kalau ada anak-anak kampung pada masa itu kalau dapat belajar ke universiti, dia jadi hero di kampung dia. Jadi universiti itu untuk memandaikan. Jadi proses pendidikan universiti sepatutnya dapat mengeluarkan manusia-manusia yang pandai, yang berpikiran lebih tinggi daripada golongan bawahan, golongan yang tidak pergi universiti, dan pendapat-pendapat mereka itu diterima sebagai satu pendapat yang baik. Itu dari segi idealnya. Tapi apabila universiti telah menjadi satu kilang, bukan sebagai apabila universiti menjadi satu kilang, bukan tempat membaiki diri mengajar, kerana lepas itu lebih banyak universiti ditubuhkan. Sekarang ni di Malaysia setiap negeri ada universiti. Itu tak kira dengan universiti swasta yang kadang-kadang hidup, ada yang tutup pun ada, tak ada fasilitis apa semua segala macam. Jadi pelajar-pelajar berlumba-lumba dapat masuk universiti. Dulu kita nak apply masuk universiti, kita melalui proses yang amat ketat. Sekarang ni bila keputusan keluar, kita mungkin dapat tawaran masuk universiti swasta tanpa perlu memohon. Tanpa perlu memohon. Tiba-tiba pelajar yang dapat grade 3 STPM, grade SPM ataupun yang tak lulus cemerlang dalam STPM pun tiba-tiba dapat tawaran daripada universiti swasta, kerana universiti swasta ini mau duit, mau big market for student. Jadi kalau dia dapat draw ramai student, jadi survival ekonominya mungkin terjamin. Itu yang berlaku. Dulu nak masuk universiti, you have to qualify. Sekarang yang under qualified pun dapat masuk universiti. Itulah hasilnya. Ditambah pula dengan keadaan pembelajaran universiti sekarang, di mana hasil yang saya cakap tadi, universiti sepatutnya mengeluarkan orang-orang yang pandai, termasuk tenaga pengajarnya juga. Tapi apabila tenaga pengajar menjadi semakin ramai, competition semakin sengit, jadi timbullah usaha-usaha untuk membodek, budaya membodek di kalangan universiti untuk dapat jawatan dan sebagainya. Hasilnya lah para pelajar yang belajar itu tidak menjadi
seorang yang berkualiti sebagai seorang graduan universiti. Apalagi kalau dia dapat masters, PhD dan sebagainya. PhD mereka pun dipertikaikan. Apakah mereka itu melakukan secara coursework ataupun dissertation. Sebab saya tahu banyak penulis-penulis yang berjumpa saya semasa saya menjadi penerbit, baik semasa di Dewan Bahasa ataupun di Utusan Melayu, di Macmillan, ramai saya berjumpa dengan pensyarah-pensyarah yang ingin menulis buku. So, saya bagi tahu kepada mereka, ini caranya, prosedurnya dan sebagainya. Kebanyakannya selepas mendengar hujahan saya, mereka tidak datang balik kepada saya. Jadi cabaran untuk menulis buku tu, saya mau sebut satu pendapat oleh penerbit terkenal di UK, Faber and Faber. Faber and Faber ni dia is a family business. Anak dia mengambil alih perniagaan daripada bapanya dan dia pernah menulis dalam satu buku How to be a Writer. Dia kata many people who want to be a writer, but less people who are able to write. And those who are able to write, there are more and more people who cannot complete writing. So those who completed writing may not be able to find the right publisher to publish their book. So penulisan buku adalah satu kerja yang serius. Anda tidak boleh menulis apa yang anda suka tapi tidak dibaca oleh orang. Jadi you want to write something, must be able to enable people to like your work. And then the subject matter yang you pilih pun mestilah berdasarkan kepada apa yang orang suka baca. Itulah maknanya untuk menjadi penulis yang baik, mereka mesti mencari subjek-subjek yang boleh membuka minda pembaca. Okay. Buku banyak diterbit, tapi buku-buku yang... Okay. Terima kasih, Encik. I just, the other part yang I want to ask you is the translation. Bila saya dulu, kalau saya ke Jakarta, selain daripada main golf lah, saya suka pergi kedai buku dia. Apa dia panggil? Gerong. Gramedia. Pustaka Gunung Agung. Pustaka Agung dan macam-macam. Banyak-macam. Dan saya lihat buku-buku di sana, walaupun buku itu baru keluar di New York dan London dalam bahasa Inggeris, bahasa asal, Indonesia banyak mengeluarkan translation, penterjemahan buku-buku tersebut, bestsellers. Yeah. Hingga saya baca banyak buku-buku itu dalam bahasa Indonesia. Dan sudah tentunya penulis-penulis tempatan mereka juga mendapat layanan yang baik dari segi penerbitan dan sebagainya. Apa pasal negara kita ni susah sangat nak translate buku ni ataupun tak ada market translation of foreign works? Okey, macam saya sebut di awal tadi, semasa tahun-tahun terakhir saya bekerja di Dewan Bahasa, kita menubuhkan unit terjemahan sastra. Jadi pada masa itu Dewan Bahasa memilih karya-karya daripada penulis antarabangsa, daripada Amerika, daripada UK, daripada negara-negara Eropah Timur, daripada Rusia pun kita ada terjemahkan buku-buku. Tapi di Malaysia kos terjemahannya tinggi pada masa itu. Dan tidak banyak penerbit swasta yang berani untuk menerbitkan buku kerana pertamanya pembaca bahasa Melayu tidak di Malaysia ni suka membaca buku-buku yang ringan-ringan. Buku agama, novel-novel cinta dan sebagainya. Cerita hantu. Cerita hantu. Jadi kalau kita ambil terjemahan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit antarabangsa, kebanyakannya kita mesti memilih buku-buku yang mendapat tahap bestseller antarabangsa. Itu sebagai daya tarikan untuk menimbulkan minat di kalangan pembaca Malaysia, terutamanya yang membaca bahasa Melayu, tertarik untuk membaca buku itu. Di Indonesia, salah satu faktornya ialah kerana Indonesia ini penguasaan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa pertama amat kuat. Pada masa itu, saya ingat 20 tahun dulu, kalau kita pergi ke Indonesia, jarang kita ketemu orang Indonesia berbahasa Inggeris.
melainkan mereka terpaksa berhubung dengan orang asing dan sebagainya. Pembaca di Indonesia boleh dikatakan hampir 90 ataupun 85% membaca buku bahasa Indonesia. Oleh kerana jumlah penduduknya besar dan minat membaca mereka amat tinggi, orang kata macam Kompas itu dibaca daripada bapa presiden sampai kepada supir taksi. Majalah Tempo. Itu luasnya pembacaan dia. Jadi apakah itu ada kaitan dengan sistem pelajaran mereka? Ya, dan secara langsung ada. Pendidikan mereka itu tidak ada sekatan, tidak ada, boleh membaca apa saja yang mereka suka. Berbalik pada dunia perbitan tu, memang betul, bukan Indonesia saja yang banyak menerbitkan karya-karya antarabangsa yang diterbitkan di luar negara ke bahasa Indonesia. Kalau kita kaji balik, mengapa Jepun dapat maju selepas Perang Dunia Kedua? Salah satu kunci kepada kejayaan Meiji Era of Reformation menjadi moden ialah kerana orang Jepun pada masa itu banyak menterjemahkan karya-karya asing, terutama dalam bidang teknologi, komputer, automobil industri. Mereka menterjemah malah sistem tentera dia, umpamanya tentera laut dia. Mereka meniru 100% daripada negara-negara maju. Tapi pada masa itu, Jepun sudah menubuhkan satu agensi dipanggil Japan Translation Agency pada masa Meiji Era. Itu cerita itu 200 tahun dulu. Masa itu orang Jepun, oleh kerana mereka tak faham bahasa Inggeris, tapi mereka ada pakar-pakar terjemah bahasa Jepun, bahasa Inggeris, mereka sudah menterjemahkan banyak karya dalam bahasa ke bahasa Jepun. Itulah kuncinya. Kalau kita tidak boleh berharap kepada karya tempatan saja, walaupun betapa maju sekalipun. Umpamanya, kalau kita pergi ke Europe, umpamanya Jerman, Eastern Europe, Czechoslovakia, Finland, Sweden, Denmark, mereka tidak menggunakan bahasa Inggeris. Mereka menggunakan bahasa masing-masing. Tapi setiap buku yang terbit di Amerika, di UK dalam bahasa Inggeris, diterjemahkan. Negara ini sudah maju, tapi mereka tidak berhenti menterjemahkan buku kerana buku itu penting. Di Jerman, kalau kita pergi ke kedai buku di Jerman, kalau kita mahu mencari buku bahasa Inggeris, amat sedikit. Yang banyaknya buku-buku antarabangsa yang sudah diterjemah ke bahasa Jerman. Jerman negara maju, tapi mereka tidak berhenti menterjemah buku-buku yang penting dari segi ilmu. Kerana buku itu boleh diterbit di mana-mana. Kebanyakannya oleh kerana buku itu pengguna bahasa Inggerisnya luas, penerbit di UK dan di US menterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Mereka tidak menerbit, tapi translationnya diterbitkan oleh negara-negara yang membeli hak cipta penerbitan. Sepanyol, Belanda, Finland, Denmark, semuanya membeli hak terjemahan untuk buku-buku yang penting ke dalam bahasa masing-masing. Cuma kita di Malaysia ni, kita ada satu badan terjemah. Institut Terjemahan Negara Malaysia. Ditubuhkan lebih kurang 20 tahun dulu, lebih 20 tahun dulu. Itu hasil daripada rumusan idea daripada Dewan Bahasa pada unit terjemahan. Saya tak langsung terlibatlah memberi idea bagaimana nak terjemahkan Institut Terjemahan untuk merancakkan terjemahan buku-buku karya asing ke bahasa Melayu. Institut Terjemahan ditubuhkan, tapi malangnya tidak banyak buku-buku yang diterjemahkan di... Apa sebab malang tu? Saya tak tahu. Mungkin pengetahuan tentang industri penerbitan kurang, ataupun mereka tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan hak terjemahan dan sebagainya daripada penerbit luar negeri. Yang keduanya, mereka tidak tahu. Kalau kita nak mencari market terjemahan, kita must be aware about what is developing in international market. Kalau kita nak terjemah buku, kita mesti tahu what is the bestseller list yang ada di peringkat antarabangsa. Kalau kita nak terjemah buku, kita mesti tahu publisher mana yang menerbitkan buku dalam bidang apa, dalam bidang sastra, dalam bidang teknologi, dalam bidang engineering, matematik, ada. Jadi kalau kita tak tahu penerbit yang seharusnya kita dekati untuk membincangkan pasal hak terjemahan, jadi mereka tidak akan Okey, kita berhenti sekejap sebelum kita masuk ke bahagian yang terakhir. Kita berhenti 2 minit untuk minum kopi.
Ya. Terima kasih. Okey.